Jadi kita sambung lagi dalam bab adab menziarahi jenazah ini, dan kita telah pun mengupas tentang adab-adabnya. Yang pertamanya, dilarang orang-orang yang menziarahi keluarga yang baru ditimpa kematian hadir ke tempat rumah tersebut dengan bergurau senda dengan teman-teman yang lain. Yang keduanya, kita disunatkan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Dan yang ketiganya, kita juga digalakkan supaya berdoa supaya jenazah dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iaitu memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam urusan pengkebumian atau menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Digalakkan agar menghulurkan bantuan yang berbentuk wang atau makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian, khususnya bagi keluarga yang miskin. Kita dah tahu keluarga ni dalam B40, makanya ambillah tanggungjawab, mudahkan urusan mereka dah. Segi makan minum mereka, urusan pengkebumian, kain kapan dan juga sebagainya, duit kubur semua tu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menerima berita Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu telah syahid. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ialah anak kepada Abdullah bin Ja'far, anak kepada Ja'far itu sendirilah, namanya Abdullah. Jadi baginda Nabi SAW bersabda, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Maksudnya buatkanlah, isna'u ni, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi kita yang berjiran ini, sekampung ini, maka kita mudahkan usaha mereka, buatkan makanan untuk mereka, kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Jadi mudahkanlah, disebut sini buatkan makanan ni apa, mudahkanlah usaha mereka dah. Bukan sekadar makan minum sahaja dah. Tadi riwayat Tirmizi hadis ke-998, hari ini berstatus hadis hasan. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengarahkan jiran tetangga yang tinggal berhampiran dengan keluarga si mati membuat makanan kepada mereka yang ditimpa musibah duka cita kematian. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu mati syahid dalam peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijrah. Sebaik sahaja berita kematiannya sampai, Nabi SAW menyuruh jiran tetangganya melakukan perkara itu kepada keluarganya supaya meringankan beban duka cita dengan memberi makanan kepada mereka. Ulama menghukumkan makruh bagi orang yang menziarahi rumah yang ada kematian makan dan minum di rumah tersebut. Dia tumpang sekaki lah. Dia datang-datang, makanan ni orang siapkan tu rumah dan keluarga. Jadi dia datang-datang tengok ada, dia pun tumpang sekaki. Kalau dia tu orang yang bermusafir jauh, makanya dia haruslah dia makan. Tapi kalau kita sekampung je pun nak pergi tumpang makan juga tak. Kau nak ke mana? Aku dengar dia mati, nak pergi rumah dia, dengar dia orang siapkan sarapan. Ada nasi lemak roti canai nak, aku nak pergi sana lah, jimat sikit dia aku. Tak payah singgah kedai makan pagi-pagi ni kan. Itu yang kata menyebabkan haram. Sebab apa? Dia menyusahkan orang dan dia ambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Melainkan jika makanan atau minuman tersebut disediakan oleh jiran tetangga bagi keluarga yang ditimpa kematian.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Maksudnya, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis ke 1828. Kita menyusahkan orang, maka Rasulullah doakan supaya orang yang menyusahkan itu disusahkan ke atas dia juga. Ya, ditimpakan kesusahan ke atas dia juga. Bukanlah hadis ini hanya terikat dalam urusan orang mati saja, semualah, kan? Kadang-kadang kerana birokrasi tak, kita nak pergi buat satu urusan, kita tembak pergi sana, pergi naik sana, jumpa orang sana pula, orang sana kata, ini bukan kami ni, cuba cik pergi tanya balik sana. Tidak, saya dari sana lah tadi. Bukan kami ni, kan? Pergilah sana balik. Pergi sana balik, kita dah kata kat dia dah, saya dah pergi dah tadi. Oh, kat situ try yang bangunan sebelah ni pula. Kita tengok tenang sana, tenang sini, kan? Menyusahkan orang. Sepatutnya bila kita terima tetamu ni, pelanggan ini, walaupun dalam mana-mana cabang pun, mudahkanlah urusannya. Mudahkanlah. Kau call lah apa masalahnya. Telefon sana. Hello, ni datang sini dengan ni bahagian jabatan ni punya ke? Oh bukan ya, bukan. Siapa punya ni? Siapa punya tanggungjawab? Oh tu jabatan sana. Okey, betul ya. Sure ya, kita nak tempat nak ni, sekarang nak suruh dia pergi ya. Betul. Okey, pergi sana ya. Nak jumpa dengan siapa ya? Kan mudah begitu. Ini tak ada dah. Dia tunggu tenang, kita pun pergi lah panjat sana. Kan? Kena sakit lutut pula. Dah tenang macam ni pula. Kan? Jadi kita bimbang orang yang macam ni, yang Rasulullah doakan. Ya, ini Rasulullah doakan, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Ya, jadi jangan kita menyusahkan orang. Kalau bolehnya mudahkanlah, kan? Cuba bantulah, walaupun tak boleh tak ada mudah pun, cuba bantulah bagi urusan mudah, kan? Jadi kadang-kadang saya puji juga tempat saya belajar ni, kat UPSI tak, ya. Alhamdulillah lah, sana dia bantu kita. Sebab tu saya suka je kamu belajar kat sana, kan. Sebab insyaAllah Alhamdulillah lah setakat ni, benda yang mustahil pun dia jumpa bantu juga bagi tak mustahil. Kena pula kita tahu kita datang dari jauh tak. Kita datang dari jauh, dari Melaka, pergi ke sana dah 3 jam. Tiba-tiba ada urusan yang tak ni tak. Jadinya dia cuba mudahkan juga, kan. Masa saya master dulu tak, nak hantar tesis ni, kan, jabat dah tutup dah, orang nak balik dah ni, kan. Kita datang nak hantar, kita urusan semua, nak pergi, sebab banyak jabatan kena pergi, cok sana, cok sini, lalas kena hantar pergi ke library dia dah. Library dah tutup dah pun, orang kan nak balik dah pukul 5 lebih dah pun, kan. Tapi orang sini dia hello orang sana, kan. Siapa ada lagi kat sana? Tuan yang minta tunggu sekejap, sebab ada student kita nak hantar tesis dia kat sana, kan. Tolong tunggu kejap. Dia tunggu, kan. Tunggu. Tak masuk ke depan, masuk ke belakang. Terus masuk direct, terus pergi sana jumpa terus dengan dia, kan. Alhamdulillah, itu yang kita rasa ingat. Jadi bila benda tak menyelesaikan, seronok lah kita nak pergi pun, kan. Tapi kalau kita pergi tu, pengalaman pahit, macam-macam hal tak, kena marah pula tu, kan. Tak ada dah lah, kan. Jadi cubalah mudahkan urusan orang, bukan hanya dalam bab kematian saja, dalam semua perkara lah. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syirmah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man darra musliman darrahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa memberi kemudaratan kepada seseorang muslim, maka Allah SWT akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah SWT akan menyusahkan dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini berstatus hadis hasan, ya. Jadi dalam bab yang tidak menyebabkan kematian pun kita digalakkan mudahkan urusan,
kan? Makanya begitu jugalah dalam urusan kematian ni, mudahlah sebab mungkin. Kalau boleh janganlah jenazah itu dia melangkaui waktu tak. Kalau dia meninggal semalam pukul 10, paling kurang esok dia masuk subuh, kan? Dalam pukul 11 sebelum zuhur lah, selesaikanlah. Selesaikanlah. Ya, kalau boleh jangan lama-lama. Sebab kalau jenazah itu dia boleh cakap, kalau dia seorang yang soleh, dia nak lepas dia mati tu tak nak je, kan? Cuma yang special jenazah Rasulullah. Jenazah Rasulullah ni Rasulullah wafat pada hari Isnin, tetapi dikemumikan pada hari Selasa malam Rabu, kan? Ya, kenapa lambat ya? Sebab urusan jenazah Rasulullah itu, jenazah Rasulullah tak berpindah ke mana-mana pun, tetap dalam bilik itu juga, mandi di situ, semayang situ, kapan situ, semua di situ, dikebumikan pun di situ juga, tak keluar ke mana pun. Dan bila selesai jenazah Rasulullah ni dikapankan, maka kita pun tahulah rumah Rasulullah tu besar mana je. Jadi ada faktor lambat itu ialah pakat pergi semayang solat jenazah. Lepas habis 2-3 orang keluar, jadi sambung. Dan itu antara faktornya lah, ya. Jadi ya, dan juga faktor pemilihan khalifah selepas kewafatan Nabi, ya. Jenazah Rasulullah tak ada masalah, sebab baginda sendiri mana mulia dah, tak ada risau dah. Tapi jenazah kita ni yang bukan sahabat Nabi pun, makanya selesaikanlah, ya. Jadi tak perlulah kita orang kata pun nak menunggu-nunggu lagi, kan? Kadang-kadang terpaksa nak tunggu seseorang ni, tapi yalah, kan? Tapi kita pun zaman dah teknologi pun dah canggih. Jadi kalau kita nak buat live boleh, kan? Ada masing-masing lah. Kalau boleh kita tidak mau, kan? Sebab apa? Kita bimbang jenazah ni kalau dia ada penyakit sakit tertentu kot, kan? Duk tunggu tiba-tiba darah tu keluar, kan? Dah boleh fitnah ke orang pula. Kadang-kadang lagi dia berbau, kan? Buat sakit, kan? Dalam dia dah rosak, kan? Dah boleh fitnah pula ke orang. Kau tahu, baru meninggal semalam, pagi ni dah bau orang. Orang kalau buat mulut laju, kan? Jadi antara-antara ni lah, selesaikanlah sebab mungkin nak. Kemudiannya ada yang keenam, yang kelima, tidak menceritakan aib jenazah atau tentang keburukan jenazah. Ini bagi orang yang menguruskan jenazah lah, baik dia memandikan, dia mengkapankan, yang mana dia ni memang menyentuh body jenazah tersebut, ya. Jangan diceritakan tentang apa-apa pun tentang ni, kan? Jadinya kena ingat yang tu, ya. Sebab kita yang menguruskan jenazah ini, ya, aib jenazah tu memang pada kita, kan? Jadinya janganlah cerita, ya. Kalau nampak apa kekurangan pun pada jenazah tersebut, ya, makanya biarlah antara dia dengan Allah lah, kan? Cuma kadang-kadang orang cerita ni sebab pengalaman, tapi dia tak sebut nama, dia tak sebut tempat, secara umum je lah. Kadang-kadang kita panggil lah orang uruskan jenazah, kan? Kita buat kursus jenazah, kan? Jadi kadang-kadang pengurus, orang yang uruskan jenazah tu kita pengalaman dia tak? Saya ni tuan-tuan dah macam-macam jenazah saya urus lah. Ya. Jadinya macam-macam lah apa. Ada yang tak ada kepala lah, ada yang macam ni, ada yang macam tu tak. Jadi itu pengalaman dia lah, ya. Ingatlah dosa kita dengan manusia hanya boleh diampunkan oleh orang itu sahaja. Kena pula jenazah yang meninggal tu bungsuh kita dulu tak. Aku mandikan kau, siap kau, tengih-tengih jenazah, tekan-tekan nak, ya. Tengok jenazah ni, bila mana dia ni meninggal, kulit dia ni ibarat kulit kambing yang disiap hidup-hidup. Maksudnya seluruh anggota badan ni luka. Jadi pegang dengan baik. Kita memang dah tak tahu tak, sebab kita tak mati lagi. Jadinya pegang dengan lemah lembut. Kan? Bayangkan kalau para Nabi ni yang dicabut nyawanya tak. Ya, bila Israel yang cabut nyawa para Nabi ni, kalau Nabi Idris lah kita cerita dulu tak.
Ya, maka Israel nak cabut nyawa Nabi Idris ni. Kan? Maka bila mana dia cabut nyawa tu, kemudian dia beri balik nyawa dia atas izin Allah Ta'ala lah. Apa kata Nabi Idris? Kan? Engkau ni kata kawan baik aku, kan? Kau cabut nyawa punya dah kasar kata. Sakit tau tak? Ingat tak sakit kau cabut dari hidup. Kan? Apa kata mereka Israel? Engkau lah manusia pertama yang aku cabut paling lembut. Paling lembut pun dah macam tu. Ya? Ini kan pula kita yang jadi sejak buat pahala sekarang dosa. Pahala, dosa tak? Gila pula macam mana dia cabut. Kan? Dan bayangkan orang yang ingkar perintah Allah. Ya? Yang melakukan maksiat lah. Bagaimana rupa dia cabut tak tahulah. Ya? Cuma dia tak dapat cerita balik pengalaman dia. Itu sajalah. Ya? Ibnu Asir menceritakan bahawa ketika Ikramah bin Abu Jahal masuk Islam, ramai yang berkata dia ini adalah anak musuh Allah SWT, yakni Abu Jahal. Ya? Jadi bapa dia lah Abu Jahal tu, tapi anak dia masuk Islam. Ikramah ni masuk Islam dan mati syahid pun. Tapi disebabkan bila masuk Islam, adalah mulut-mulut yang tak ada insurans ni. Dan itu anak Abu Jahal tu, kau tahu tak? Bapa dia punya jahat. Oh ya Allah. Bapa dia ni kan, ya, musuh Islam apa semua tak? Jadinya, ya, ucapan ini telah menyakiti hati Ikramah. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lantas baginda Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mencela ayahnya. Tengok, padahal Abu Jahal tu musuh nombor satu Islam. Kan? Tapi Rasulullah kata apa? Jangan mencela ayahnya. Kerana mencela orang yang sudah mati akan menyakiti orang yang masih hidup, yakni keluarga dia. Betul lah. Kita memang tak kata ke anak, kita kata bapak dia. Tapi anak ni waris kan. Kalau dia dengar macam mana? Kan? Kalau dia dengar, jadinya jangan. Ya? Kalau dulu bapak ni hidup ni dulu macam-macam maksiat buat tu. Kemudian bapak dia meninggal dunia dah. Kita pun kata kepada anak dia, bapak kau dulu waktu hidup, jadi tak perlulah demikian. Ya? Sebab yang dia meninggal dah. Nah, tapi orang yang hidup ni, waris dia yang hidup ni, dia tersakitilah dengan apa yang kita katakan tu. Kemudian yang keenam, segerakan pengurusan jenazah. Ya, tapi hari ni bila ada forensik kan, kena buat bedah siasat semua dah, itu kita punya prosedur dah. Jadinya itulah. Tapi bila selesai prosedur tu, cepat-cepatlah uruskanlah kan, tak perlu tunggu lama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa zalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya, hendaklah kamu percepatkanlah urusan jenazah. Maksudnya Rasulullah yang suruh ni, ya, percepatkan urusan jenazah, jangan ditangguh-tangguh tak. Jika jenazah itu baik, maka kamu telah mendekatkannya kepada kebaikan. Jika jahat, maka kamu telah melepaskannya daripada bahu-bahu kamu. Maksudnya kita tak tanggung dia lagi dah, kita serah pada Allah Azza. Kalau dia orang yang baik, memang dia tak sabar nak dapatkan kebaikan tersebut. Sebab apa ya? Sebab dalam kubur ini dia raudhah nak, taman yang indah. Orang yang masuk alam barzah, dia dah tak sama macam kita. Ya? Dia dah masuk alam dia dah pun. Ya? Jadinya memang tak sama. Ya? Ketika dia sebelum mati pun telah diberi gambaran-gambaran kepada dia dah, tentang kematian ni, tempatnya di mana apa semua dah. Jadinya ya, maka dia tak sabar-sabar untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketujuhnya, sembahyangkan jenazah dan mengiringinya ke kubur
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani." Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil azimaini. Maksudnya, barang siapa yang hadir menziarahi jenazah sehingga dia dapat menyembahyangkannya. Lepas tu kadang-kadang kita kesian tengok kan, kita ni je lah pegawai syarak dia panggil orang ni masih sembahyang jenazah kan, ada dua tu tak apa, silakan sembahyang kan. Marilah sembahyang sekali, bukan suruh kau jadi imam pun, ikut je lah imam kata takbir. Tak kerti nak baca pun ikut je lah, 4 takbir je kan. Kadang-kadang kita kesian bila orang tak belajar jadi macam tu. Jadi bila dia tak sembahyang atas jenazah, mana nak dapat pahala 1 qirat ni kan. Duduk tepi tangga, duduk kat bawah pokok tak. Yang kita panggil lah, siapa-siapa nak sembahyang jenazah, sila ambil wuduk cepat lah, sila kan. Kita lagi nak sembahyang jenazah ni kan. Yang lain duduk, yang tak kerti, yang tak pergi kuliah ni, tak apa, biar orang masjid ada, orang masjid. Dia kira orang masjid je kan. Orang masjid dah ada, tak apa, tu imam ada tu. Orang kita ni nak ambil bagi pahala ni, nak orang yang sebenarnya dapat 1 qirat kan. Kadang-kadang orang yang tak mengaji jadi macam tu. Kadang-kadang dia kata apa, kita ni duk sibuk duk hadiahkan Fatihah ke orang lah. Bila dengar orang mati je, Al-Fatihah. Mana Fatihah kita kan. Bila masa tu baca Fatihah tak diri pula lah kan. Jadi bila tak mengaji ni, dia susah sikit lah tuan. Jadi kempen-kempen kalau ada kesian tengok kan. Bila time ada kematian, panggil je, tahukan je tak, orang yang sebenarnya tak dapat 1 qirat. 1 qirat tu besarnya, pahalanya seperti besar gunung Uhud. Kalau ada orang tak faham kat gunung Uhud besar mana, sebut je lah besar gunung Everest. Gunung Everest, okey kan ni. Kita sebut je lah kan. Dah pergi Uhud pun tak tahu, sebut gunung Everest, senang sikit. Tak pun gunung Kinabalu kan. Sebab dia tak nampak benda ni kan. Pada dia tak apa kan. Padahal yang duduk tu kawan lain, kawan-kawan dia tu. Kawan-kawan mengetih sekali, kawan-kawan mancing sekali, kawan-kawan ride sekali tak. Tapi pada dia tak apa, orang masjid dah ada. Nah, dia kira macam tu je. Dia tak kira dia. Padahal bukan suruh dia jadi imam pun. Duduk kat belakang tu, jadi makmum je kan. Sebab nakkan ni. Dia tak nampak benda ni. Sebenarnya jenazah itu ialah penghormatan terakhir kita kepada jenazah. Kalau kau betul kawan dia, kau sembahyanglah atas dia. Bukan berkawan sekadar duduk-duduk guna ketik je lah. Tak. Kalau betul kawan, kau semalat jenazah dia, kau pergi hantar dia ke kubur, itu baru kawan. Ni kawan, tapi tak sembahyang jenazah tak kawan dia, macam mana? Barang siapa yang hadir menziarahi jenazah sehingga dia dapat menyembahyangkannya, maka baginya pahala sebuah gunung. Hadis yang ni Rasulullah sebut umum, gunung. Tapi hadis yang kita baca mula, Rasulullah sebut seperti mana Gunung Uhud kan. Tu saya kata tadi. Kalau dia tak tahu Gunung Uhud, sebut je Gunung Kinabalu pun boleh, Gunung Everest pun boleh lah. Ya. Maka baginya pahala sebuah gunung. Dan sesiapa hadir menziarahi sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya pahala sebesar 2 buah gunung. Ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Baginda Nabi SAW menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud kalau gunung tu lagi besar daripada Bukit Uhud lah. Sebab Bukit Uhud tu bukit. Ini gunung lagi besar daripada Bukit Uhud. Dalam matahari lain sebut Bukit Uhud. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebut gunung. Jadi sebesar gunung Everest mungkin, lebih besar lagi, tahu tak? Nanti tu Rasulullah sebut. Ya, jadinya kempen-kempen nak panggil semua, kalau semua mari banyak jenazah. Ya, penghormatan akhir kepada jenazah tersebut. Beberapa hikmah yang boleh kita perolehi sekiranya kita menziarahi jenazah. Antaranya yang pertama, kita berpeluang menzahirkan perasaan simpati
kepada keluarga si mati. Ya, kalau kita ni sahabat kawan si mati ni, bila kita pergi ziarah ni jumpa dengan waris dia, maka waris tengok, oh ni sahabat anakku, ni sahabat ni dia. Ya, jadi alhamdulillah dia orang datang ziarah jenazah anakku, ya, datang ziarah jenazah ayahku ni kan. Jadi dia berpeluang, kan. Yang keduanya, dapat mengurangkan tekanan emosi keluarga si mati yang kehilangan ahli keluarganya. Yang dengan datang ziarah tadi, ya, yang datang ziarah pun kawan-kawan kepada si mati tu kan, kuranglah sikit tekanan emosi kan. Yang ketiganya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga si mati. Ya, kalau sebelum ni keluarga si mati tak kenal kita ni siapa dah. Bila kita pergi ziarah, oh ni lah anak yang ni ahli cerita ni, dia ni lah ni kan. Mengeratkan silaturahim. Yang keempat, menunaikan fardu kifayah, iaitu memberikan hak sebagai seorang muslim ke atas muslim yang lain. Ya, saya sebut dalam hadis kan, saya sebut hakul muslim ala muslim khamsan. Ada 5 hak orang muslim ke atas orang muslim yang lain. Hak dia ke atas kita, sebagai seorang muslim, antaranya ialah bila mana berlaku kematian ke atas diri dia, kita pergi ziarah dia. Yang kelimanya, hikmah daripada kematian ini, kita menziarahi kematian ini ialah menziarahi jenazah dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri kita tentang kematian itu pasti menjemput kita suatu hari nanti. Dan dia bawa kita keinsafan. Kita ni semua ni akan menuju kematian. Ya, cumanya tunggu je lah nombor masing-masing belum naik lagi. Nah, tunggu tu je lah. Kalau nombor dah naik, nama kita dah naik, makanya pergilah kita. Kan? Mungkin dalam kitab mana saya pernah dengar baca dulu lah kot. Malaikat yang memberikan kita, yang bagi rezeki apa dia? Dekat apa? Israfil. Malaikat yang bagi rezeki ni, menurunkan hujan ni. Jibril, Mikail. Ya, dia ni turunkan rezeki kepada kita dah. Jadi baca rezeki ni bila mana dia dah tengok rezeki kita dah tak ada, dah habis dah, maka sampailah ajal kita kat situ. Ya, dah tak ada dah. Rezeki dah tak ada dah. Sebab tu setiap orang ini rezekinya berbeza-beza dah. Umurnya pun berbeza-beza. Jadi bukan sebab atas faktor umur yang menyebabkan kita ni ke syurga ataupun ke neraka. Kau mati muda yang kau masuk neraka lah sebab amal tak banyak. Kan? Kau umur 1 tahun, 1 tahun masuk syurga lah sebab amal banyak. Kan kiranya tu. Ya, dia ni dikira atas berapa banyak kesungguhan kita, usaha ke atas iman kita, usaha ke atas diri kita sendiri. Kan? Wa tazawwadu fa inna kharizri taqwa. Buat bekalan tu. Bukan kira banyak dan sikit. Bekalan ibadah yang kita buat tadi itu, makin kita buat, makin kita cinta pada Allah, makin kita taat perintah Allah. Walaupun tak lama masuk Islam, walaupun tak lama umurnya, tapi dia ni jaga ibadah, jaga hubungan dengan Allah. Kan? Umur 20 tahun dah meninggal, insya-Allah syurga lah. Jadinya gitulah sebaliknya kan. Yang keenamnya, kematian ni adalah sebahagian daripada qada Allah, ketetapan Allah dah. Cuma cara mati je berbeza-beza lah. Ada orang mati sakit, ada mati aksiden dah. Ya, ada mati tercekik buah nangka kan. Macam-macam hal. Cuma itu asbabnya. Tetapinya, ya, dia semua ketetapan Allah. Jadi kalau sampai nak meraung-raung, nak meratap-ratap ni kenapa? Ya, seolah-olah tak reda dengan ketetapan Allah SWT kan. Jadi kematian adalah sebahagian daripada qada Allah yang wajib diterima oleh hamba-hambanya. Kan? Tu kadang-kadang saya kata pula. Kan? Ada pula kata, ya, waktu dikapankan jenazah tu jangan menangis tak. Nanti air mata kita yang jatuh kena kapan itu akan menyebabkan mayat ini akan kelemasan dalam lautan. Kan? Tahu mana datang tak tahu. Apakah hal pula kita belakang jenazah tu kena seksa? Kalau Quran dah sebut wala taziru waziratun wizra ukhra,
tidak menanggung kesalahan seorang itu ke atas kesalahan orang lain. Kita buat salah, jenazah tanggung azab hal. Ya. Kalau Quran dah sebut, seorang mukmin itu dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Takkan kita buat salah, jenazah ni pula ni tak. Ya. Yang meratap meraung tadi kan haram kau lah kena. Dosa tu engkau bukan si mati. Kecuali, dia ada kecuali. Nah, kecuali si mati ni ketika dia hidup, dia dah pesan kepada anak-anak dia. Kau esok, ayah mati kau meraung kuat sikit lah. Bagi nampak macam ayahnya kematian ni satu kematian yang begitu tragik. Orang tengok nak, kalau dia arahkan supaya waris dia ni meratap atas kematian dia, baru betul dia yang tanggung dosa tu. Ya. Tapi kalau yang waris meraung, meratap ini atas waris itu sendiri, untuk kepala ke dinding lah, guling-guling macam-macam lah. Sebab saya kecil-kecil saya pernah tengok benda ni. Waktu tu kita budak-budak. Kita apa-apaan kau ni tak? Untuk kepala ke satu rumah papan, gedung-gedung apa hal dia ni kan. Dulu pun orang pun kurang mengaji agama tak. Jadinya kan kita dah faham sekarang ini tak payahlah haram perbuatan tersebut. Jadi kalau dia meraung, meratap, dia buat macam tu, makanya dosa tu dia tanggung lah. Tetapi kalau si mati ni, dia yang dah wasiatkan, dia dah pesan, esok kalau ayah mati, kau orang meraung, meratap. Makanya ya, si mati pun tanggung, yang hidup pun tanggung lah. Dua-dua dapat dosa. Ya, sebab apa? Sebab kita, bila kita sebut meraung, meratap, ialah seolah-olah mereka ni tidak dapat menerima ketentuan Allah, tidak menerima qada dan qadar Allah. Setakat menangis normal tuan-tuan. Rasulullah pun menangis. Abu Talib, pakcik baginda kan, padahal pakcik baginda meninggal pun bukan Islam pun tak, tapi Rasulullah menangis. Sebab apa? Perasaan manusiawi sebagai anak buah pada Abu Talib. Sedih Abu Talib tak dapat masuk Islam nak, menangis. Tapi tak adalah meraung meratap. Anak baginda Nabi SAW, Ibrahim, yang lahir tak, meninggal ketika kecil pun, Rasulullah menangis. Tapi tak adalah mau meratap kan. Tapi takkanlah kita bila ada kematian nak ketawa pula, itu dah pelik dah. Mental problem lah ni kan. Bila kan takkan nak ketawa kan. Menangis tu normal, betul lah tu. Tetapinya tidaklah sampai meraung. Apa itu meraung? Meraung tu macam singa kan. Meraung mengeluarkan suara yang kuat kan. Kemudian menyesali seolah macam salah sangat dah ni kan, dosa ni kan. Tak macam itu. Ada yang macam tu. Kemudiannya yang ketujuh, kita juga dapat bermuhasabah diri tentang ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Kita akan terfikir, adakah ibadah kita selama ini mencukupi ya untuk dibuat bekalan di akhirat nanti. Tengok dia orang mati kan, ini Allah muda lagi dah meninggal tak, ataupun tua dah meninggal, tak cukup bekalan aku budak. Pengajaran hadis berdasarkan hadis di atas, hukum asal mencela atau menghina seseorang yang sudah meninggal dunia adalah haram. Kerana terdapat larangan dalam hadis di atas. Ya, tak kira lah dia orang baik ataupun orang jahat, kalau dia meninggal dia haram kita ya menghinanya. Nabi SAW kemudian memberikan alasan larangan tersebut, iaitu mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Sebab kita tak tahu, kemungkinan kita nampak dia jahat, tapi sebelum dia meninggal dia sempat bertaubat dan Allah terima taubat dia. Walaupun dia tengah curi di tabung masjid dengan banyak bakar, tiba-tiba terdebung jatuh, kepala jatuh dulu pula. Kita tak tahu ketika dia sempat bertaubat. Itu bukan urusan kita lagi. Kecuali orang-orang yang telah disebutkan supaya kita maki mereka. Siapa dia? Fir'aun, Haman, Abu Lahab. Surah Tabbat Yada, memang terang-terang maki Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab. Kan memang terang-terang maki tu kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Pengasih. Celakalah Abu Lahab. Mula dengan bismillah tapi terus maki. Kecuali dibenarkan dalam Quran sebut kan. Ya, Abdullah bin Ubay, orang-orang yang telah disebut, Namrud, semua ni lah kan. Tetapi selain daripada tu, maka serahlah pada Allah. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mukhtasar ala Bulughul Maram menyatakan bahawa ayat ini bersifat umum
kerana sesungguhnya mereka, si mati telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Jika mereka adalah orang yang baik, celaan itu tidaklah mencelakakan mereka. Tetapi jika mereka orang yang jahat, mereka telah mendapatkan balasannya, sehingga tidak memerlukan ini dan itu. Kita maki orang, kita ni buat apa kat dia pada si mati ni. Itu yang disebut tadi, hadis sebut. Pada dia dapat dah apa yang dia patut dapat, tidak menambah apa pun. Cuma waris yang dengar ni, yang mendengar ni, tu yang kata yang dia dah mati, dia mati. Tapi waris yang hidup ni, dia dengar kita cela dia, bapak dia, cela pada saudara dia, apa perasaannya. Ini yang kita nak jaga. Alasan larangan tersebut juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat fatu'zu al-ahya'a. Janganlah kamu menghina mereka yang sudah mati sehingga kamu menyakiti mereka yang masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini bersatu hadis sahih. Menghina atau mencela orang yang sudah meninggal dunia akan menyakiti orang yang masih hidup, iaitu daripada kalangan ahli waris dan kerabatnya. Larangan tersebut bersifat umum, termasuk jika kita mengetahui bahawa orang tersebut meninggal di atas kefasikan, melakukan dosa besar dan belum bertaubat sampai mati. Ya, walaupun kita tahu dia orang jahat pun, makanya lepaskan hari atas dia lah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Mukhtasar ala Bulughul Maram juga menyatakan bahawa janganlah kita mencela mereka si mati dan janganlah menyebut-nyebut keaiban mereka. Ini kerana mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Dia masuk alam barzah tu dapat tu. Dia punya mukadimah dia kan. Sebelum masuk neraka tu. Meskipun orang yang sudah meninggal tersebut adalah orang fasik semasa hidupnya dan mati di atas kefasikannya, maka engkau tidak boleh mencela dan menghina kefasikan mereka. Ini kerana mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan dan hisab mereka di tangan Allah SWT. Perbuatan mencela orang yang sudah meninggal dunia adalah dilarang, kecuali jika terdapat alasan yang dibenarkan atau terdapat maslahat syar'i, keperluan syariat di dalamnya. Contoh alasan yang dibenarkan adalah mencela tokoh orang-orang kafir yang semasa hidupnya banyak menyusahkan dan menyebabkan orang Islam sengsara, atau semasa hidupnya memerangi negeri-negeri orang Islam dan berusaha merosakkan agama Islam. Dikecualikan dalam masalah ini jika perbuatan itu akan menyakiti kaum keluarganya yang masih hidup, terutama lagi jika kaum keluarganya adalah Muslim, sehingga mereka mencela orang kafir yang sudah meninggal dunia. Itu perlu dipertimbangkan secara berhati-hati tentang maslahah di dalamnya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Liqa'at Babul Maftuh juga menyatakan bahawa adapun mencela orang kafir yang sudah meninggal kadang-kadang akan menyakiti ahli keluarganya yang Muslim. Masalah ini perlu dipertimbangkan kerana adanya maslahat syar'i dalam mencela orang kafir yang sudah meninggal dunia, yang mana kadang-kadang memang terdapat maslahat syar'i di dalamnya. Contoh adanya maslahat syar'i di antaranya adalah mencela tokoh ahlul bid'ah yang sudah meninggal dunia dan mewariskan pemikirannya, baik dalam bentuk tulisan, buku atau rakaman ceramah-ceramah yang masih diperdengarkan atau diakses secara meluas oleh umat Islam. Dengan kata lain, pemikiran bid'ah yang menyimpang tersebut telah tersebar luas dalam kalangan umat Islam. Oleh kerana itu, terdapat maslahat syar'i untuk kita memperingatkan umat Islam daripada kesesatan pemikiran tokoh ahlul bid'ah tersebut yang telah meninggal dunia. Baik dia ni dalam kumpulan ajaran sesat ataupun jadi anti hadis. Katakanlah pemimpin ni anti hadis dan dia mati.
dan dia tinggalkan tulisan-tulisannya itu dibaca umum, maka kita kena beritahulah bahawanya tulisan-tulisan ini tulisan yang berbahaya. Sebab apa? Dia mempertikaikan hadis Nabi SAW. Ataupun kita ambil contoh tokoh-tokoh sejarah, pemimpin-pemimpin terdahulu, katakanlah Kemal Atatürk, bapa pemodenan Turki nak. Dari segi kemodenan itu nampak bagus, tapi dari segi agama lah pula, diarahkan ditutup sekolah-sekolah agama, tidak dibenarkan murahan. Kalau kata kaum wanita menutup aurat, pakai tudung tak boleh, masjid-masjid ditukarkan jadi gereja, kan kena cerita lah. Kesan itu membawa bahaya dah. Ataupun kalau zaman dulu Khalifah Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi, ini gubernur, seorang gubernur, walaupun dia ada jasa dia, tapi kezaliman dia tu sampai hari ni orang sebut, sebab dia pancung kepala ulama tu, macam dia kata, tu aku tengok buah-buah anggur yang dipetik. Maksud buah-buah anggur yang dipetik itu ialah kepala-kepala ulama. Dia nak pancung je tak? Ada juga macam tu. Walaupun ada kebaikan yang dibuat, tapi kezaliman itu disebut-sebut tak? Jadi sebagai kesimpulannya, menyebutkan kejelekan dan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, mencela atau menghina mereka termasuk perbuatan yang diharamkan, meskipun orang tersebut adalah orang fasik. Dikecualikan dalam masalah ini jika terdapat alasan yang dibenarkan atau terdapat maslahat syar'i di dalamnya. Kesimpulannya, yang pertama, kematian adalah suatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya, kerana ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih akan memperolehi kejayaan. Yang keduanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu dan berjaya lari daripada kematian, sama ada kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, sihat atau sakit, tua atau muda. Semuanya bukan jaminan panjang atau pendeknya umur seseorang. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar memperbanyakkan mengingati kematian. Kesimpulan yang ketiga menyebutkan keaiban dan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, mencela atau menghina mereka termasuk perbuatan yang diharamkan, meskipun orang tersebut adalah orang fasik, kecuali dalam masalah ini jika terdapat alasan yang dibenarkan atau terdapat maslahat syar'i di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita selesai membuat tajuk yang ke-36. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang ke-37, iaitu adab menziarahi kubur.